Sekali lagi kita bersama-sama, dan pada hari ini kita kelewatan sikit, saya lewat. Kalau boleh saya nak whiteboard ke depan. Terima kasih. Macam ni. Tunjuk boleh tak? Tak kat sana. Okey, aku tutup. Terima kasih. Ini sangat indah. Nanti tutupnya. Tutup ya. Pada bulan lepas kita telah pun sebenarnya membincangkan tentang pengajaran tauhid dan pengajaran akidah, terutamanya dalam keluarga. Macam mana kesedaran mengajar akidah dalam keluarga kita. Jadi feedback yang kita nampak ialah, pertama, keluarga kita, keluarga di Malaysia ni sensitif dengan ibadat, tetapi kita lupa untuk menerapkan unsur akidah. Sebab kan kalau Islam tu nak dibahagi, kita boleh bagi 3 kan. Ini akidah, ibadah, ataupun muamalah. Muamalah ni ada akhlak, ada yang berbentuk okey. Ibadah ni mungkin dalam bentuk ni lah, fardu ain, sembahyang, puasa, semua. Maka ni halal haram, ataupun hubungan manusia dengan manusia secara menyeluruh. Tapi yang ni macam mana? Okey, jadi kita salah satu pandangan mengatakan bahawa kita mungkin suruh anak kita baca Quran, sembahyang, suka aurat ke, jaga adab, akhlak. Tapi macam mana dengan akidah? Ada tak dalam agenda kita sebagai ibu bapa ataupun sebagai ahli keluarga untuk memperkasakan akidah, dengan tidak dinafikan bahawa ibadah dan akhlak ni ada hubungannya dengan akidah. Tidak terlalu terpisah, tetapi disebabkan satu ancamannya ialah orang Melayu ni dia tak pandai bahasa Arab. Jadi objektif, sebahagian daripada objektif ibadah untuk memperkuatkan akidah tu tak sampai, secara nature dia tak sampai. Contohnya bila baca Fatihah dalam sembahyang tu sebenarnya nak mengandungi value akidah. Tapi bila orang tu tak faham apa maksud dia, jadi sembahyang tu hanyalah satu sembahyang je lah. Nampak tak di situ kekangan kita sebagai orang bukan Arab? Jadi kita baca Quran tu menjadi sebab tu dalam tabiat ataupun amalan Rasulullah SAW hari Jumaat, beliau pendek khutbah, sembahyang panjang hari Jumaat tu. Maknanya sembahyang Jumaat Nabi tu lebih panjang, maknanya khutbah tu dia tak lama sangat. Tapi kalau kita tengok di situ, sebab Nabi baca panjang, baca Quran tu sudah satu tazkirah lah kepada mereka. Sebab dia baca tu dia faham. Jadi orang Melayu kalau baca panjang-panjang sangat, dia naik worry pula. Jadi sebab dia tak faham. Jadi perlu dilihat sebagai satu kekangan yang menyebabkan kita kata
sebagai objektif ibadah itu tadi tu untuk menguatkan akidah ni, tiba-tiba tidak tercapai secara biasa, maka dia perlu beberapa aktiviti support lah. Support sebab apa support? Sebab yang ni tadi tu tidak beberapa objektif dia. Contohnya dalam ibadat ni ada doa, ataupun doa tu ialah termasuk dalam kategori ibadat. Tapi doa tu sebenarnya relate dengan akidah, sangat relate dengan akidah. Tapi dia boleh menjadi satu doa yang kurang mengandungi value akidah bila orang tak faham. Contohnya doa makan lah kan. Doa makan apa orang doa makan pun lupa macam mana. Okey, kalau doa berbuka puasa nak makan tak? Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana. Itu value akidah lah, macam dia kata Allahumma barik lana fima razaqtana. Sebab tu dalam, kalau tuan-tuan perasan dulu dalam buku kecil saya warna hijau, tajuk dia Maqasid Syariah, hikmah di sebalik pensyariatan. Dalam buku tu saya ada bincangkan tentang objektif doa, value pendidikan dalam doa. Doa tu sebenarnya bukanlah satu permintaan kita kepada Allah sahaja, tetapi sebenarnya satu pendidikan kepada diri kita. Sebab apa pendidikan? Sebab masa kita berdoa tu dia nak mengajar banyak nilai. Contohnya doa makan, kita ada Allahumma barik lana fima razaqtana. Ya Allah, berkatkanlah makanan yang Engkau rezekikan kepada kami. Di situ ada nak mengajar bahawa makanan kamu ni rezeki daripada Allah. Sebab manusia sering terperangkap dengan situasi zahirnya. Kita yang kerja, kita dapat duit, kita pergi beli makanan tu, kita punya lah kan. Tapi sebenarnya rezeki Allah SWT. Maknanya nak mengembalikan perasaan bahawa walaupun kamu beli, walaupun kamu cari makanan tu, sebenarnya Allah yang beli, di bawah keizinan Allah SWT. Jadi doa tu sebenarnya ada value akidah. Tapi cara kita tak faham, maknanya value akidah tu jadi kurang. Yang ada hanyalah doa tu menghubungkan kita dengan Allah saja. Jadi okey, dalam doa tu ada hubungan dengan Allah, hubungan dengan Allah kan. Kedua, ada pengajaran akidah. Akidah, okey, hubungan dengan Allah, dan ada pengajaran akidah. Hubungan dengan Allah secara umum tu wujud, pengajaran dengan akidah jadi tak wujud. Jadi sebab itu tak faham. Sebab itulah salah satu daripada teknik pengajaran akidah ialah memahamkan kandungan doa yang diajar. Dan tak kira kat Allah pula, doa ni pula menjadi satu unsur pendidikan yang umum. Sebab apa? Sebab tu doa tu wujud dalam setiap situasi. Saya study sikit, saya dapati bahawa doa tu penuh dengan unsur akidah. Contohnya bila satu orang doa ni dalam situasi ni, sebenarnya orang Melayu tak panggil doa. Kalau kita kata doa tu macam salah. Dalam budaya orang Melayu dipanggil zikir. Sebab orang Melayu kalau doa mesti angkat tangan. Doanya angkat tangan. Sebab tu dia baca doa makan angkat tangan. Sebenarnya doa tangan, angkat tangan tu kalau nak terjemah doa makan, nak terjemah dalam culture Melayu bukan doa makan, zikir makan. Baru orang Melayu tak angkat tangan. Sebab doa makan tu tak angkat tangan sebenarnya. Jadi tak ada lah salah
Tapi tidak tepat lah pengamalan masuk masjid. Itu dia zikir dalam konteks budaya Melayu. Bahaya juga terjemahannya tak salah sikit dia. Jadi persepsi tu lagi. Sebab persepsi orang Melayu juga kan mesti kadang kita angkat tangan. Lepas semayang dia angkat tangan. Dia angkat tangan. Tapi sebab orang Melayu terjemah doa jadi Allah. Salah satu muka Ustaz tak ada dalil yang hadis sahih kan? Ya. Yang muka selepas baca doa. Menyapu muka selepas baca doa tu ada ikhtilaf di situlah. Tapi yang pada pandangan saya rajihnya ada lepas semayang yang ada. Lepas semayang tak ada. Tapi tak payah nak lawan sangat lah, jadi nak sapu dia. Tapi nak katanya implikasi dia ialah berzikir tadi tu menjadi lebih berat lah sebab nak angkat tangan. Contohnya hotel ke, restoran ke, orang tetamu ramai ke, kita pun tak baca zikir tu sebab dia orang lain tak angkat tangan, kita seorang angkat tangan. Jadi unsur berat sikit. Sedangkan ianya zikir saja. Dalam culture Melayu kita panggil zikir. Amalan masyarakat Arab semua tak angkat tangan. Nusantara ni angkat tangan. Orang Melayu. Saya rasa sebab dia terjemah doa lah. Pengajaran akidah tu ada sangat banyak dalam doa, dan bahkan doa tu seolah-olahnya itu saja, seolah-olah lah. Sebab contohnya satu doa lagi yang sangat nampak kan, dia nak dia bila kita melihat orang yang sesuatu yang buruk, macam kita tengok orang cacat ke, kita tengok orang aksiden ke, kita tengok sesuatu yang macam kena pada orang itu buruk, apa doa dia? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu mendengar sesuatu yang buruk. Kalau kita tengok, alhamdulillahilladzi afana mimma btalahu ghayrana wa faddalana ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Pendeknya alhamdulillahilladzi afana mimma btalahu ghayrana. Maknanya apa? Terima kasih, segala puji bagi Allah. Syukur kepada Allah yang bebaskan kita daripada apa yang telah terkena pada orang lain. Maksudnya apa dia tu? Dia kata kita ni selamat kerana Allah. Jadi doa ni semua sebenarnya bersifat akidah. Ya. Cuba tengok balik dalam doa. Dia sangat value akidah tu sangat wujud dalam. Dan doa tu mengandung unsur pendidikan. Jadi salah satu pendidikan akidah ialah doa. Tetapi doa yang difahami. Kerana kita kena tambah satu lagi, kena faham bahawa dia value dia tinggi, dan dia jadi unsur pendidikan. Cabaran kita ialah dalam pendidikan keluarga memang nak suruh apa doa tu supaya kan tadi. Mesti nak suruh faham pula doa. Sebab itulah kita katakan baru ni bahawa perlunya sesi perbualan tu diperbanyakkan. Itu para ibu bapa mesti mewujudkan perbualan-perbualan yang bersifat membincangkan benda-benda dalam situasi-situasi yang santai. Agak-agaknya dalam bahasa mana paling mudah nak bercakap benda-benda macam ni? Naik kereta tak? Dalam kereta. Kalau kat pasar tak boleh. Dalam KFC tu tak sesuai nak makan tak. Memang tak habis juga. Dalam kereta
suasana perbualan. Saya cek dekat library, satu je buku yang agak hampir dengan tajuk kita ni, Mendidik Anak dengan Berbual, Dr. Tengku Asmadi. Dan dia ada sebut akidah, tapi tidak sangat tidak di ni lah. Dia tak kembangkan, dia buat kecil akidah satu. Satu pun enggak ada. Mendidik anak dengan berbual. Berapa ringgit buku tu saya minta belasan. Saya ambil dua. Saya kata, oh baru aku fikir ada orang buat dah rupanya. Saya tak jumpa lagi buku tu sebelum ni. Lepas bincang baru ni, saya pergi survey dekat library, tajuk-tajuk yang berkaitan, saya dapati ada. Tapi mendidik dengan berbual secara umum, bukan dalam akidah. Secara spesifik dalam akidah tak ada lagi. Dalam kereta saya kira lah, nak tidur lah, apa ni, sebelum tidur ni kita baca cerita orang putih je tak? Lepas tu cerita apa ya, Giant lah apa, cerita biasanya cerita apa lagi, cerita dongeng. Betapa ruginya masa yang berharga tu diterapkan dengan unsur khurafat dan bodoh dalam pemikiran. Membodohkan pemikiran lah. Sebab khurafat ni dia menghentikan pemikiran. Sebab dia macam khurafat. Saya pernah baca dekat anak saya cerita apa tu, dua orang gergasi dalam hutan. Lepas tu tukang jahit tu dengan kawan dia cerita raja akan bagi separuh negara dan permaisuri. Lalu siapa dapat tangkap gergasi dua. Selepas tu anak saya tanya, kat mana ada gergasi tu? Maknanya dia telah terpengaruh sebagai cerita benar. Jadi kita pula susah nak kata sebenarnya tak ada gergasi tu. Gergasi tu tidak wujud. Tak wujud macam mana cerita tu dah tak ada. Jadi baru saya rasa, oh, rugi lah. Tapi ada tak cerita-cerita apa dia panggil ni? Cerita nak tidur ni, apa dia panggil? Bedtime story ni banyak dalam yang Islamik ni ada. Tapi mungkin khurafat juga. Ada. Tak banyak. Jadi kita kena gunakan cerita ni untuk apa ni? Tapi berhati-hati juga, cerita drama ni kadang-kadang tidak benar. Tidak benar macam mana? Dia cerita tu bukan cerita yang betul, satu. Itu tak ada masalah sangat kalau pengajaran tu. Tapi kadang-kadang cerita tu cerita macam khayalan kita. Contohnya cerita Bani Israel lah. Cerita Israiliyat tu dijadikan cerita Islam. Itu saya gerung pula macam tu. Saya baca kisah-kisah agama ni kan, kisah-kisah tauladan ni yang kononnya berbentuk agama, tapi mengerikan kalau kita tengok. Mengerikan sebab apa? Sebab dia sebenarnya Israiliyat, tapi orang yang tukang buat cerita tu tidak mahir dalam agama. Dia menganggap cerita tu ialah cerita agama. Lalu dia terapkan unsur Israiliyat. Unsur Israiliyat ni mengandungi unsur yang bertentangan dengan pemikiran yang waras. Ataupun cerita-cerita ahli sufi yang tak masuk akal. Ataupun contohnya yang terkenal kan cerita seorang pemuda lalu ke sungai jumpa buah apple sebiji, lepas tu dia makan. Lepas tu dia ingat siapa tuan dia, lepas tu dia cari di kebun, lepas tu kita tu siap.
Saya tak pernah baca kita kan. Cerita Abdul Qadir Al-Jailani ke. Itu banyak juga cerita-cerita yang tidak ada value agama sebenarnya, tapi dia menerapkan unsur-unsur. Dia contohnya nampak macam pengajaran, tapi dia macam tak bertentangan dengan nilai Islam sebenar. Contohnya dalam Islam, setakat sebiji apple tu kalau kamu jumpa makan tak salah. Hukum dia. Kita jumpa buah apple kat rumah lah, ada buah limau ke, ada sebiji, kita ambil makan tak salah, sebab limau tu 15 sen, tinggi je satu. Benda yang tak ada harga di zaman kita lah. Kalau kita pergi cari jaja limau siapa, orang tak makan gila sebiji limau. Dia, tapi dia kononnya nak tunjuk orang tu warak kan. Itu saya dengar juga cerita-cerita motivasi yang agama ni. Contohnya diceritakan oleh orang agama juga, tapi aliran dia sufi sikit. Jadi dia menganggap benda tu bernilai, saya menganggap tak bernilai. Contohnya cerita yang diceritakan oleh masa tu dia timbalan mufti negeri Sembilan. Kedudukan dia tinggi lah kan. Tapi dia cerita tu saya tak terima cerita tu. Contohnya macam ni, dia kata dia nak cerita waraknya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ni warak. Dia pada satu hari dia pergi rumah guru dia. Bilik rumah guru dia ni sempit. Jadi guru dia kata kamu tidur lah dalam bilik. Jadi lepas tu guru dia tinggal je. Jadi sampai pagi esok Imam Syafi'i tak tidur. Sebab apa? Sebab bantal yang diletak tu kaki dia menghadap kepada Quran. Dia tak angkat Quran tu sebab tak minta izin tuan rumah dia. Jadi dia tak boleh tidur satu malam. Dia kata ini kecerdikan ke kebodohan? Tak ada value warak di situ. Sebab apa salah angkat bantal, angkat Quran rumah orang? Tak ada salah. Jadi di mana waraknya di situ? Jadi tak ada lah. Kalau nak masuk bab ni memang banyak. Sebab tu kadang-kadang saya dalam dilema. Saya nak suruh orang baca cerita ni untuk pengajaran, tapi bila kita pergi survey cerita tu, kita pula gerung, jangan baca lah kalau boleh. Value cerita tu pula tak ada. Cerita tu dinisbahkan pada agama. Takkan kita pula nak tulis cerita kan. Jadi macam itu dilema juga lah. Kita dilimpahi dengan cerita-cerita tidak berkualiti yang dinisbahkan kepada agama. Itu satu hal lah. Tapi saya rasa untuk peserta kelas kita ni dah ada cukup maklumat lah untuk menapis cerita-cerita tu. Sebab kita dah banyak kali kan dah tahu aliran kita memang aliran logik. Maknanya kita tak boleh menerima cerita-cerita yang bertentangan dengan akal yang waras. Yang kita nak tanam kepada budak hanya sebagai satu kepercayaan yang melulu tak boleh. Itu bukan akidah. Kepercayaan yang kita nak biar dia ada value sebenar. Pada cerita banyak lagi cerita Nabi, cerita apa tu, cerita-cerita yang orang create tapi ada value yang betul dengan akal yang waras. Sedar dengan bahayanya cerita ni pada zaman dahulu. Kalau kita tengok Ibnu Al-Jauziyah, dia telah menulis satu buku yang menceritakan cerita-cerita tak betul. Cerita dia pula mengusulkan cerita tak betul, cerita-cerita yang salah. Dan cerita-cerita ni berkisar dari cerita-cerita ahli sufi. Cerita-cerita ahli sufi, contohnya misal kata orang ni
bila dia buat sesuatu tiba-tiba dia boleh jalan atas air kerana dia yakin tak tenggelam. Dia unsur-unsur tu unsur negatif sebab akan tune anak kita tu, dia akan tune dia punya pemikiran agama ni, maknanya boleh melanggar sistem alam. Jadi aliran saya, sistem alam tu kita tak boleh langgar. Undang-undang alam yang saya selalu sebut tu, dunia ni berjalan di atas undang-undang alam. Kita tak boleh langgar undang-undang. Maknanya untuk baca ayat Quran sampai boleh jalan atas air tak ada, tak berlaku. Dan bukan itu tujuan baca Quran pun. Kita akan tenggelam juga kalau masuk dalam air. Kalau kita nak tenggelam, masuk kapal selam, minta izin dengan Datuk Najib masuk kapal selam. Scorpion ke apa kan. Yang penting sebab apa? Sebab hukum alam tu kita tak boleh langgar. Sunnatullah, la tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Maksudnya hukum alam tidak akan berubah. Jadi kita nak ajar tu, dia nak pengajaran akidah tu, akidah yang benar, akidah yang benar seperti yang diturunkan oleh Allah SWT. Sebab itu kisah kisah Nabi dan para sahabat tidak mengandungi unsur itu. Oleh itu yang paling selamat, gunalah kisah-kisah Nabi dan sahabat yang sahih. Kisah perjuangan, cerita-cerita perjuangan ataupun cerita-cerita akhlak. Para sahabat ni dia tidak, dia panggil ifrat wa tafrit yang kita sebut dulu, tidak dalam kesederhanaan Islam dulu kan, tidak terlebih dan tidak mengabaikan. Kira banyak dah saya isi yang saya kupas kat sini, kira asas-asas kefahaman tu banyak dah. Jadi bila saya turun kepada apply benda tu, senang saya rujuk kepada pelajaran kita yang lepas. Tapi saya tak tahu lah tak mana ingat. Rasa boleh ingat kan? Sebab buku, setiap kali bawa buku habis je. Semua beli. Maknanya study lah balik baca kan. Tapi harap-harapnya macam tu lah. Sebab tu isu-isu macam ni kita kena, saya kupas agak lewat. Maknanya setelah saya tanamkan dulu asas-asas kefahaman yang senang kita nak rujuk nanti. Akidah macam mana, ibadahnya macam mana. Kita fokus kepada akidah sekarang ni, iaitu pengajaran akidah dalam keluarga kita, memperkasakan dia. Dengan cara kita berinteraksi, cakap. Ini antara tempat-tempat dia. Contohnya bila saya tengoklah, salah satu lagi, kalau anak kita tu telah mencapai umur yang agak matang, dah memayis ke atas lah kira, maka kita boleh jadikan dia satu pendidikan juga dengan kita ziarah orang sakit. Ada hadis sahih yang saya agak sebelum tu saya pelik juga, hadis ni betul ke tak, nampak macam ekstrim juga. Tapi saya pun cek, iaitu apabila seorang itu menziarahi kawannya yang sakit, maka Allah menghantar 60,000 malaikat mendoakan kepada orang yang pergi itu sehingga dia balik ke rumah dia. Besarnya penghargaan Allah kepada orang yang menziarah orang sakit. Mengapa? Jadi situ dia, sebab teknik saya berfikir ialah kalau di situ adanya kelebihan yang besar, maka di situ ada manfaat yang besar. Sebab Tuhan dia tak beri ganjaran yang besar pada kerja yang tak ada manfaat. Di situ logik dia. Bila Nabi sebut besar 60,000 malaikat tu, tercari-cari
kita cari-cari mengapa. Jadi di sini sebenarnya ada banyak objektif. Jadi objektif pendidikan kepada orang yang ziarah tu salah satu daripada objektif dia. Daripada objektif mengeratkan tali persahabatan, mengingatkan kita pada kematian dan kesakitan. Banyaklah tujuan-tujuan lain. Salah satunya menyedarkan terhadap jadi dalam agenda pendidikan ni nampaknya berbagai-bagai. Yang kita kata outsource pada bulan lepas tu yang tak jadi sangat. Anak kita pergi sekolah balik pandai tu pandai ni, tapi di sudut banyak benda lagi kita kena tacapnya. Kita kena perkasakan dia. Hubungan dengan orang, hubungan dalam ziarah ni mengingatkan dia mungkin saudara atau kawan ke. Nak tunjukkan hubungan ni penting tak penting. Rasulullah SAW dia bila selepas Khadijah meninggal dunia, Rasulullah tidak memutuskan hubungan dengan kawan Khadijah. Maknanya dan adat itu kekal dalam budaya orang Arab sampai hari ini. Kawan ayah dia yang meninggal, dia akan pergi beri hadiah pagi hari raya atau hari raya dia. Kalau dia korban kambing ke apa, dia akan pergi bawa dan korban tu pergi rumah kawan ayah dia. Sebab apa? Dia budaya tu wujud. Kita pun kalau boleh buat. Dan saya tengok salah satunya ialah pendidikan kepada orang yang ziarah. Jadi selepas kita tengok ziarah orang sakit ni sebenarnya kelebihan ataupun fadilat kepada orang yang ziarah tu lebih banyak daripada orang yang kena ziarah. Orang ziarah tu boleh menaikkan semangat dia lah. Seorang kawan saya mungkin buat bypass hari ni kat Kelantan. Baru ni dia agak sedih jugalah sebab dia tahu dia ada blog apa semua gini-gini. Seminggu lepas tu dia jadi gagah balik lah. Jadi bila kawan-kawan ziarah kat rumah dia, isteri dia kata semenjak kita orang telefon dan khabar dan hantar utusan pergi ziarah, wakil dan sebagainya, isteri dia kata gagah balik. Rupanya ziarah dan tanya khabar tu satu yang diperlukan oleh masyarakat kita pada hari ini. Diperlukan. Sentuhan-sentuhan itu sangat diperlukan. Tapi jangan ingat ianya tidak untuk kita. Untuk kita ia adalah unsur pendidikan untuk kita. Kelebihan untuk kita. Jadi Allah buat tu kelebihan tu dua lah, pada orang yang diziarahi dan kepada orang yang diziarahi. Besarnya kelebihan tu patutlah Nabi kata Allah menghantar 60,000 malaikat mendoakan kepada orang. Selain daripada ianya sukar. Nak ziarah orang sakit ni susah macam mana kita sibuk kan orang sibuk. Kalau artis orang sanggup bayar nak pergi tengok kan. Tapi kalau nak ziarah orang sakit tak kena bayar tak pergi. Okey. Itu yang saya nampak lah, yang saya nampak patut kita sedar dan kita perkasakan pengajaran akidah dalam keluarga. Akhirnya saya nak sebut konten sikit, konten akidah sendiri. Kita sedar kita perlu ada masa. Mungkin masa yang saya sebut ni setelah sikit kita boleh kembangkan. Siapa ada idea tak? Ada tak lagi? Masa mana lagi paling bagus? Mungkin masa makan tu tak? Masa makan tu tinggi value dia kan? Ada orang tak kahwin lagi. Tak kahwin lagi tak? Teori saja hari ni. Tak kahwin lagi. Cakap bab pendidikan anak-anak. Tapi tak apa, sebab yang cakap tu dah ada anak. Yang parah lagi kalau yang cakap tu tak kahwin lagi. Okey. Saya kira masa makan tu sangat penting juga. Pengalaman saya lah.
pengalaman saya dan pendidikan saya pun banyak, saya rasa jasa orang tua saya pada saya ialah masa makan je. Apa-apa yang dia nak torture pun masa makan lah. Orang zaman dulu pendidikan dia banyak lecture terang-terang. Habis dia bagi tahu masa makan tu. Okey. Kalau ada kita boleh fikirkan dan kita tambah. Cuma apakah dia apakah dia isi benda yang kita nak bagi tahu tu. Di sini satu cabaran lagi. Sebab kita kata tadi, kita kena cerita, guna cerita. Tiba-tiba cerita tu tak betul. Maknanya konten tak ada. Jadi di sini satu cabaran kepada kita untuk mendalami sedikit sebanyak tentang kita. Di sini cabaran dia, sebab kalau kita pun tak reti macam mana kita nak kita nak kreatifkan dia menjadi satu benda yang mudah. Tapi sebenarnya mustahil orang Islam tu tak pandai asas akidah. Mustahil, sebab yang kita nak di sini ialah bukannya perbincangan yang berat ataupun cabaran. Tak perlu. Kita nak di sini ialah dasar-dasar saja, asas-asas. Lalu konten tu, kita tahu dalam aliran akidah ni banyak aliran. Dalam dalam ilmu akidah banyak aliran, tapi kita tak nak masukkan aliran tu. Yang kita nak ialah akidah-akidah dasar seperti kita baca Quran. Konten Quran, akidah dia mudah je. Belajar ilmu akidah pening kepala. Sebab apa? Sebabnya ialah akidah Quran ni akidah yang asas. Bila para ulama menjadikannya ilmu tu, ilmu yang dicampur dengan fan ataupun seni ilmu tu, dia jadi susah. Macam mana? Allah ajak qul huwallahu ahad kan? Katakanlah Allah itu satu. Takkanlah nak ajar anak Tuhan itu satu, itu susah. Takkanlah kita qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allahus samad, Allah lah tempat bergantung. Lam yalid, dia tidak beranak. Walam yulad, dia tidak diteranakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dia tidak ada sesuatu pun yang menyerupai dia. Maka benda-benda ni tidak perlu diberitahu secara berturut. Mungkin dalam satu ni Allah satu, Allah ahad, Allah tu satu je. Macam kita kata baru ni, masa naik kereta kita tengok kuih banyak patung, kita kata kita orang Islam Tuhan satu, sikit je, pendek je, tetapi dia mengandungi Allah ahad. Nampak tak dia punya dia. Jadi kesan dia tu, dia masuk mendalam dalam diri juga tu, kerana dia telah macam kita tengok TV. Unsur tu dia jadi macam unsur propaganda saja. Pembelajaran tanpa sedar. Dia tanpa sedar dia telah ditanam dengan satu prinsip. Ramai orang sebelah mana? Orang sebelah Johor ke? Dia panggil ubat gigi tu Colgate. Betul tak? Johor ke? Orang Johor panggil gitu? Tak tak? Ada. Ada tempat yang kawan saya cerita, dia kata ayah dia tak panggil kok ubat gigi, dia panggil Colgate. Maknanya bila masa pula ubat gigi tu Colgate. Colgate tu jenama, tapi berjayanya Colgate tu menanam secara tidak sedar. Pampers tak? Panggil Pampers. Seronok cari kat Pampers. Padahal nak beli benda lain, lapin pakai buang, tapi panggil Pampers. Pampers tu jenama, bukan. Zaman dahulu mana orang
pandai beli benda lain. Bila kita beli Maggi, buat balik jenama lain pun tak marah. Tapi sebab Maggi ke ialah mi segera. Dia pembelajaran tidak langsung tu sebenarnya lebih berkesan. Propaganda dia tu lebih tajam daripada pembelajaran formal. Sebab dia mendibudayakan. Ini yang menyebabkan kita terpengaruh dengan beberapa situasi yang tidak pernah diberitahu secara langsung. Contohnya, tengok orang putih semua hebat lah. Tengok orang Eropah tu kita rasa macam hebat lah. Sebab semua filem hero dia penjahat orang India, orang Cina. Hero orang putih lah tu. Tak ada letak orang India tu. Filem Hollywood orang India. Ingat tak dulu ada filem joint venture Hong Kong dengan Hollywood. Dia nak buat filem, syarat dia hero orang mereka. Dia memang demand Hollywood, dia nak jadi hero. Sebab dia ada unsur propaganda. Tengok Rambo perang pergi Afghanistan, menang saja. Tengok askar Amerika banyak lari juga. Tapi dalam filem dia jual. Akhirnya kita pun tengok orang Eropah. Beberapa orang kawan saya mengadu, dia kata idea kita ni tak laku sebab kita orang Malaysia. Dalam bidang IT, ramai juga orang Malaysia ni buat program-program yang nak pergi luar kat jabatan kerajaan ke apa semua. Payah nak laku sebab apa? Sebab orang Malaysia buat. Jadi kalau benda tu mari dari Eropah tu, cepat je orang respect ni, mesti molek ni. Serangan tidak sengaja, tidak langsung. Jadi kita nak jadikan pelajaran kita itu ialah sesuatu yang dibudayakan. Dan saya bila saya hidup dalam masyarakat Arab, saya belajar sesuatu, iaitu salah satunya ialah banyaknya unsur budaya akidah dalam percakapan mereka. Sebab tu orang Arab ni dia nampak belajar tak lah mana. Warak pun tak mana tak. Tapi kalau akidah solid, dia tak belajar. Sebab dia dalam percakapan keluarga dia tu terlalu banyak unsur. Contoh dia, contohnya saya kata kita kata bila dia ziarah orang sakit, orang lain ziarah orang sakit, kita kekangan bahasa. Kekangan bahasa ni saya nampak sebagai tak boleh nak buat apalah, sebab itu dah anugerah Allah pada dia. Bahasa Arab ni bahasa yang lunak untuk berdoa. Contohnya saya ada seorang di Kementerian Pendidikan. Bila dia nak balik, saya kata barakallahu fiik. Dia kata, ustaz kata apa? Saya kata barakallahu fiik ni maknanya Allah memberkati saya. Saya tulis tak dia tak pernah dengar. Saya nak tulis ni kan. Ustaz lagi ambil mana ni benda ni? Dia kata ya betul. Kata bukan dalam budaya orang Arab, barakallahu fiik ni kan senang nak sebut dia tak? Cuba sebut Melayu. Sakit telinga. Semoga Allah memberkati awak. Jadi tak jadi. Saya pun tak boleh nak kata. Saya pun terfikir, faktor bahasa kan? Jadi faktor bahasa ni saya lama duk cari macam mana nak selesaikan masalah tu. Takkan kita nak suruh orang Melayu jadi orang Arab? Tak boleh. Tapi kita nak berdoa, nak gunakan dia dalam bahasa Melayu, tak sedap. Sangat tak sedap. Sebab itulah orang Melayu yang angkat tangan. Sebab dia kena jadikan dia tu formal. Kalau dia nak doa macam orang Arab, jadi nyampah orang tengok. Orang Arab pergi tengok orang sakit, berkilo-kilo doa. Allah yashfik, Allah naktikan, Allah sifat azilan. Banyak dia menghamburkan doa. Bila kita bantu pimpin dia, kalau orang tua nak lintas jalan, kita pun pimpin dia sebab mana kereta, kita pun pergi dia
sampai dia akan doa kita sepanjang kita pimpin tu dia doa minta Allah alhamdulillah Allah kita Allah semoga Allah memberi kerahmatan kepada kedua ibu bapa Allah. Sebab bagi mereka kalau saya doa kat awak tak berapa lagi, kalau doa kat ibu bapa lebih. Sebab apa? Seorang anak ni dia rela melihat ibu bapa dia mendapat rahmat daripada diri dia. Lebih besar lagi kalau dia tengok. Dia falsafah sikit lah. Dia kata doa itu senang. Kata Melayu, moga-moga Allah bagi rahmat pada ibu bapa. Apa pula mati ni. Tak sedap. Jadi contoh tadi tu ialah banyaknya ucapan-ucapan tu yang mengandung value pada Allah. Anak lagi kerja tu mak ayah berdoa depan muka pintu berkilo-kilo doa, berkarung-karung doa. Allah yuwaffiquh, Allah yang najah, Allah ya. Sampai dia moga-moga berjaya, moga-moga kamu balik dengan selamat, moga-moga macam-macam. Jadi dia jadi macam satu perbualan yang indah. Tapi tak ada dalam bahasa Melayu. Saya pun fikirlah macam mana nak buat ni. Kalau ada idea boleh bagi tahu. Tak ada jumpa lagi macam mana. Kecuali kita terpaksa menjadikan bahasa tu termasuk dalam budaya kita dan dipahami. Macam Allah ibarik fik. Kan dia sedap sebut tu kan. Allah ibarik fik. Sedap sebut dan kalau kita faham dia jadi budaya kita, okey. Kalau orang bagi kat kita kata terima kasih. Dia tak ada value doa kan. Terima kasih. Tak value doa tak ada. Ni kita dah rugi dah satu poin di situ. Dia hanya value menghormati orang tu saja. Dalam bahasa Arab tak ada. Dia mengandungi hormat pun ada, doa pada orang tu pun ada. Tu anugerah lah. Kita tak boleh buat apa dalam tu. Ya? Ya. Maksudnya dalam nasibnya untuk pendidikan. Ya betul. Ini boleh tambah lah kan. Cuma nasib ni dalam lagu-lagu lah kan. Dalam lagu. Selawat ni banyak kita tak faham selawat ni kan. Selawat yang kita kata tadi, unsur penerapan akidah dalam percakapan tu. Macam mana kita kena nak banyak kan. Okey. Dan balik kita pada perbincangan ni, akidah tu akidah yang dasar. Walaupun kalau kita tengok dalam mazhab besar dalam akidah ni, kalau kita belajar dia ada dua mazhab yang terbesar lah. Macam antaranya Asy'ariyah dengan Zahiri lah. Asy'ariyah ni yang bagi sifat 20, yang ni bagi tauhid ni pada 3 jenis. Ini tidak termasuk dalam perbincangan kita sebab anak-anak yang di peringkat ni dia kalau sekolah menengah dia boleh bincang lah. Kalau di peringkat bawah tak perlu. Ini perbincangan berkaitan dengan pendetailan pada akidah tu dan lebih kepada bagaimana nak menjawab persoalan-persoalan dalam berkaitan dengan kepercayaan kepada Allah. Contohnya bila ada persoalan Allah tu duduk di mana. Jadi soalan ni bulan lepas saya dah tengok memang banyak soalan budak ialah Tuhan tu duduk di mana. Salah satu soalan yang terbanyak, Tuhan tu duduk mana. Baru saya perasan bahawa sebab itulah dia tu Tuhan duduk di atas lah. Tuhan duduk di atas tu jawapan yang sesuai untuk budak. Kalau tak jawab di atas, nak jawab mana? Di bawah. Bawah ni menunjukkan pada rendah.
Jadi di atas ni dia ada dia, bahasa Arab dia ada makna hakiki, ada makna majazi dia. Ada makna sebenar, ada makna kiasan. Di atas ni kalau kita guna makna tu kiasan tu je tak? Tuhan tu mulia. Di atas tu makna mulia. Sebab itulah dunia ni dipanggil dunia. Dunia ni kan. Dunia ni bahasa Arab. Ad-dunia. Sebab apa dia dipanggil dunia? Dari mana perkataan dunia tu? Maknanya hina. Ad-dunia dari perkataan dana. Dia dunia. Dunia. Maknanya hina. Jadi dunia. Jadi kiasan kepada kehinaan dia tu dipanggil dunia. Sebab dunia ni sesuatu yang tak ada harga kan. Jadi bila Nabi kata Tuhan tu di atas, berkemungkinan jawapan tu ialah kiasan kepada kemuliaan Allah. Di sini berkelahinya dua mazhab ni. Ni kata atas sungguh, dan ni kata bukan. Atas tu kiasan saja, maknanya mulia. Tak payah masuk yang ni. Sebab kalau Tuhan di atas tu macam mana? Atas. Kita belajar astronomi, kita ada di atas juga. Bila duduk di bulan, bumi pun ada atas. Di bulan duduk. Bila manusia keluar dari orbit, dia akan melihat bumi di atas. Dia tak tengok begini. Dia tengok begitu ya. Tak ada, dia duduk bawah. Neil Armstrong tengok bumi di mana di masa dia duduk di bulan. Inilah bumi. Dia mari mana? Dia mari di bumi. Berapa? Dia naik-naik, dia jadi bumi pula duduk di atas. Dah dia masuk dalam orbit bulan. Nah, kalau orang tu tak belajar benda tu, dia kata Tuhan di atas tu logik. Dia tak nampak bahawa kiasan di atas. Tapi kalau dia tahu sifat dunia ni macam tu, baru dia tahu, okey lah. Kita tengok matahari duduk di atas. Kita pergi di matahari, bumi. Tahu mana atas? Tak ada di atas. Atas dan di bawah tu tidak wujud. Sebenarnya lah, kalau tengok daripada keseluruhan, tapi dikiaskan pada diri kita, atas tu, bawah tu sini. Ini bawah. Okey, kita tak payah masuk ni. Kita tekankan kepada dasar-dasar saja, iaitu pemberi rezeki. Oleh itu rujuk kepada nama-nama Allah. Konten yang kita sangat perlu kita sampaikan ialah 99 nama Allah. Sebab tu saya suka pembahagian ni. Dia senang. Tauhid terbahagi kepada 3 bahagian sahaja. Dia mudah. Tapi kesemuanya tersimpul ataupun terkandung dalam 99 nama Allah. Pemberi rezeki, penanggung. Kita serapkan itu saja. Dengan kreativiti yang ada, insyaAllah dah boleh memperkasakan, insyaAllah. Jadi saya rasa setakat itu saja untuk hari ini perbincangan kita. Kalau ada apa-apa perbincangan, kita banyak ahli sunnah sekarang ni yang takut kita je lah Ruqyah, Ruqyah Asma' wa Sifat. Jadi pada kaum ni macam mana sesuai kita nak terapkan konsep-konsep tu. Dan juga macam pengertian istilah kalau Abu Arwah yang dia jelas la ilaha illallah, ilah tu sebab konsep ilah tak ada dalam masyarakat Melayu. Jadi nanti kementerian sendiri kan. Saya pernah diajak lah untuk mengubah benda ni, tapi aliran yang ni tak benar kan. Kita berdepan dengan aliran yang tak mahu berubah. Mungkin nak ajar dalam konsep juga cara yang akhirnya kita dapati. Sebab tu Kementerian Pendidikan digelar
Dia lah ejen Wahabi sebenarnya tak ada pun, tapi dia orang ni bila kita nak ubah pendekatan mengajar tauhid tu sensitif sangat. Akhirnya kita bincang-bincang, kita ubah kita tak letak nama. Itu cara paling senang. Tak letak nama tauhid rububiyah uluhiyah. Kita ajar konten saja. Kalau kita ajar sebut nama tu meletup satu meja. Menteri panggil. Sebab silibus pendidikan Islam dia tak macam silibus lain. Kalau silibus lain dia lah dia tak diuruskan oleh menteri. Silibus pendidikan Islam dia kena tangan menteri. Itu bagus juga lah dia nak kawal kan. Sebab tu sebelum menteri endorse, menteri pun malah nak baca, dia pun baca tak faham ke. Dia tanya lebih kurang gitu, okey. Jadi kita tak nama. Ada orang cuba tembak pun tak berperingat lah sebab tu. Cuma Ustaz Abdullah balik seorang, kawan saya ni balik dengan orang Iraq. Jadi kalau isteri dia ni mengalami masalah di sana, ayah dia ditangkap oleh kumpulan Syiah dan dipenjarakan. Dan ada dalam YouTube dia tunjuk memerlukan sedikit dana lah kalau sesiapa yang berminat untuk ni. Di penjara, lepas tu rumah dia dibakar. Ayah dia, ibu dia sekarang kena duduk dalam ni saja, runtuhan rumah dengan dengan kemah. Adik-adik dia